Bismillah, masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المفلحين. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بأخلاق الحسنة والحلم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi hidayah serta taufik dapat kita sama-sama bertemu lagi pada malam ini untuk meneruskan muzakarah kita sambung muka surat berapa? Muka surat 231. Muka surat 231 dan ke-9 ya. Situ. Baik. Kita duk bincang bab apa ni? Kita duk bincang bab syarat sah sembahyang Jumaat. Ada berapa? Dalam kitab kita dia kata ada 13 panjang lah. Panjang. Baik, kita ulang sikit pelajaran kita yang lepas-lepas. Ulang kaji balik. Baik, yang pertama syarat sah sembahyang Jumaat mestilah Islam. Kebanyakan syarat sah ibadah ni kena Islam. Sebab apa? Sebab Islam ni ahli bagi niat. Ahli bagi niat. Adapun orang kafir bukan ahli niat. Sebab tu tak sah mereka buat. Mereka sembahyang tak sah, mereka puasa tak sah. Ada juga kan orang kafir yang puasa. India puasa, Cina puasa. Belajar puasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mestilah orang yang sembahyang Jumaat jadi waras, aqil. Waras, siuman. Kalau gila tak sah. Mabuk tak sah. Nampak. Baik, yang ketiga, mestilah sembahyang, mestilah khutbah Jumaat dan sembahyang Jumaat dalam waktu zuhur. Itu syarat dah. Mestilah khutbah dan sembahyang Jumaat, dua khutbah Jumaat dan sembahyang Jumaat dalam waktu zuhur. Kalau tak dapat masa, maka kena sembahyang zuhur. Panjang lebar dah. Cuma nak ulang sikit-sikit lah. Yang keempat, mestilah dikerjakan sembahyang Jumaat tu dalam kawasan perumahan.
dalam kampung kita lah. Dalam kampung kita lah, dalam taman kita lah. Tak boleh kita buat di hujung kampung, di pinggir kampung, tak sah. Kan? Contohnya kita matang ni, kalau lah kita katalah waktu takdir, surau kita ni buat Jumaat, katalah buat masalah, buat Jumaat. Tiba-tiba pengusi kata minggu ni kita tak mau buat Jumaat di surau. Buat mana? Pakat naik bukit Teluk Rubiah. Kita berkelah hari Jumaat, kita sembahyang Jumaat di sana. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Mesti buat dalam kawasan orang. Kan? Tu syarat dia. Kan? Mesti berhimpun lah. Kalau ternapi salah satu, tak boleh, tak sah Jumaat. Itu yang keempat. Yang kelima, mestilah didahului. Yang kelima, tiada didahului oleh takbiratul ihram, Jumaat yang lain. Ini masalah apa? Ini masalah satu kampung tu ada 2 Jumaat. Satu kampung tu ada 2 Jumaat. Contohnya, kampung Teluk Mencalang pun buat Jumaat. Surau Nurul Iman, kampung Teluk Mencalang pun buat Jumaat. Surau Al-Kharyah, kampung Pematang pun buat Jumaat. Padahal 2 kampung ni satu qaryah. Gaduh punya pasal kami nak buat Jumaat kami. Saya kata bila Jumaat tu jemaah atau imam yang sembahyang Jumaat di surau qaryah kampung Pematang, takbir dulu, Allahu Akbar. Nak kira dulu, kemudian tu habis ra akbar tu. Habis ra akbar. Walaupun sama-sama takbir. Imam A dengan imam B sama-sama takbir Allah. Nak kira dulu kemudian tu ra akbar. Akbar. Allahu Akbar. Tu imam surau Pematang. Habis dulu. Maka hak sembahyang Jumaat di sana tak sah. Itu sekiranya berbilang-bilang Jumaat lah kita tak ada ni. Sebab apa? Sebab negeri kita nak buat Jumaat, dia bersangkut paut dengan pemerintah. Dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam dulu, tiap-tiap negeri. Bukan boleh buat sebarangan, kan? Kena tangkap. Try lah, nak kena tangkap, try. Kan? Gitu. Habis. Kadang-kadang hukum hakam ni dia bersangkut paut dengan sultan. Tak boleh. Sebab tu zaman PKP, masa PKP awal-awal dulu, hak duk tangkap banyak tu apa? Langgar perintah. Langgar perintah. Orang suruh sembahyang di rumah. Masa tu dia pakat pergi sembahyang di masjid surau, ramai pula tak. Kena tangkap. Mula bagi amaran. Amaran kali pertama, amaran kali yang kedua, amaran kali ketiga, duk macam tu juga, tangkap. Saman 1000. Nampak? Masa tu dia nak pergi sangat. Masa tu lah, masa orang tak lagi pergi tu, dia pulun nak pergi. Sampai berkeliling dengan pengusi pun dah. Di daerah kita ni, Manjung kita ni, keliling dengan pengusi, keliling dengan Tok Imam. Nampak? Tok Imam pengusi itu dapat arahan 3 orang aja. Cukup 3 orang kunci pintu, tutup pintu. Dia marah. Nampak. Mai musim lah ni orang buka masjid surau, dia gaduh nak sembahyang di rumah pula dah. Nampak? Tu dia. Dia suka lagu tu. Dia suka cari pasal. Nampak? Tapi walaupun dibenarkan, masih lagi dalam kawalan lah. Dalam penjagaan, kita tak boleh seronok sangat. Kembali balik pada kita. Itu yang kelima. Kita tak ada ni, masalah ni tak ada. Sebab tiap-tiap qaryah tu dah ada tetap dah. Qaryah Pasir Panjang, qaryah KDSK, qaryah Masjid Daerah, dia ada qaryah, pecah qaryah. Sebab salah satu daripada, kalau kita memohon nak lakukan, nak laksanakan Jumaat, mestilah yang pertama dapat cula undi dulu. Cula undi pula dah. Cula penduduk. Cula penduduk tu. Ada berapa orang penduduk? Kan?
Seperti mana yang diceritakan oleh Haji Radhi Tamah Jati sebab surau mereka baru dapat status masjid. Jadi cula dulu berapa orang penduduk. Lepas tu Majlis Agama Islam macam jabat mufti macam nampak masuk mesyuarat lulus baru boleh buat. Gitu. Baik, yang keenam mestilah berjamaah 40 orang. Kan berjamaah tadi 40 orang. Sampai habis ke? Tak. Rakaat pertama ya. Jemaah 40 orang tu rakaat pertama ya. Mai rakaat kedua kalau kita ada kerja harus kita mufaraqah. Tapi jarang, tak pernah orang buat lagi lah. Tak pernah orang buat lagi. Baru-baru ni 12 hak muktamad 40. Ingat. Hak muktamad 40. Hak 12 ada berapa lagi? Itu kita baca 12 dan juga berapa orang? 4. Ada muka surat 227 dulu ni. Tengok balik. Ada juga pendapat kata 12. Ada pendapat kata berapa orang? 4 orang. Boleh sebab masyaqqah darurat. Sebab tu 12 orang lah. Ambil satu nak himpun jadi 40 tak boleh, ramai tak lagi. Dia berjangkit. Berjangkit pula nama institusi masjid ni buruk. Sebelum ni dah buruk dah. Pakat marah dengan geng tabligh. Nampak siapa tabligh orang Islam. Sebab tu diarahkan masjid surau tak boleh sembahyang ramai. Kes tu sebab nak jaga nama. Tidak ni orang cemuh lah. Kan sampai takut dengan tabligh. Nampak? Dengar tablighnya kalau tengok orang taruh janggut panjang ya, kita rasa takut dah. Kalau kedai-kedai tu tak masuk dah. Saya on the way daripada kampung nak mai ke Manjung masa sebelum PKP tu, singgah makan roti canai di Pekan Bandar Meh tu. Saya tahu ada hardware tu memang tabligh. Orang tak masuk kedai dia. Sampai macam tu. Orang takut. Nampak sebab tu diarahkan tutup. Bukan tutup lah. Bukan tutup masjid surau dah. Bukan tutup. Kurangkan jemaah. Kalau istilah tutup tu tak betul. Sebab masih lagi ada orang sembahyang jemaah di masjid surau. Kurangkan jemaah. Sehingga jemaah pun tak boleh sembahyang. Dia cabaran kepada umat Islam dahsyat. Allah Ta'ala beri bala supaya kita sedar kita ni hamba yang lemah. Baik. Yang ketujuh sekurang-kurang jemaah 40 orang ahli jemaah. Yang ke-8 mestilah kekal 40 orang tu. Mestilah kekal 40 orang jemaah tu daripada awal sampai habis. Panjang lebar kita bercara sebelum PKP dulu ni. Kan contohnya sembahyang 40 orang jemaah cukup-cukup. 20 orang boleh rakaat kedua pakat mufaraqah. Sembahyang sendiri. Bagi salam turun. Baki lagi 20. Maka baki 20 tu mestilah sampai habis, jangan batal sembahyang. Kalau batal sembahyang, maka hak sudah sembahyang pun turut batal juga. Ni masalah ni. Sembahyang kita batal dengan sebab sembahyang orang. Ni masalah ni. Buat teka-teki boleh. Seseorang itu sembahyang kan? Berjamaah. Batal sembahyang orang lain, maka turut batal sembahyang dia. Iaitu sembahyang Jumaat 40 orang cukup-cukup. Batal seorang, 39 lagi batal. Nampak? Baik, itu kita ulang sikit-sikit ya. Nampak? Gitu. Baik, yang ke-9 malam ni. Mana dia? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fi darani amin ya rabbal alamin. Dan ke-9-nya daripada 14 syarat sah sembahyang dalam kitab kita.
syarat sah sembahyang Jumaat itu, hendaklah, wajiblah, hendaklah dengan mana? Wajiblah ada sekalian yang 40 itu ahli Jumaat. 40 tu mesti ahli Jumaat. Siapa ahli Jumaat? Iaitu, dia nak hurai kepada kita ahli Jumaat tu siapa? Iaitu Islam macam tadi ni, yang aqil, waras, yang baligh, nampak, cukup umur. Kan kita bicara dah dulu, sama ada cukup umur dengan apa? Dengan keluar mani. Nampak, kita ulang balik tu, hak mengaji bab apa nama? Bab batai sembahyang dulu ni. Ulang balik. Sama ada cukup umur dengan sebab keluar mani. Berapa umur dia? 9 tahun ke atas. Nampak? Sama ada mimpi ataupun apa-apa cara, asalkan keluar mani. Ataupun bagi orang perempuan, khusus bagi orang perempuan, baligh dengan sebab keluar darah. Ataupun duk tunggu mani tak keluar, duk tunggu darah tak keluar, maka sempurna 15 tahun. Sempurna 15 tahun, hukum seseorang tadi baligh, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Apabila baligh cukup had taklif, maka ketika itu wajib dia sembahyang, wajib dia belajar, wajib dia tutup aurat. Nampak? Mesti baligh dalam 40 tu. Yang merdeka bukan hamba. Kita tak ada dah zaman sekarang, tak ada dah. Hamba ni orang suruhan tanpa gaji. Nak berlaku hamba dengan sebab peperangan lah. Nampak? Yang laki-laki, laki-laki, perempuan tak boleh. Walaupun perempuan ni boleh sembahyang Jumaat, tapi nak ambil dia bagi cukup 40 orang tak boleh. Walaupun orang perempuan sembahyang Jumaat, wajib tak lagi sembahyang Zuhur? Tak wajib dah. Dah gugur kefarduan. Kita jarang lah. Kalau kita pergi di Mekah, pergi di Madinah tu, berebut jugalah sebab apa? Nak ambil fadilat kan. Sampai 40 waktu tu, orang perempuan pun sembahyang Jumaat. Tapi ada setengah-setengah masjid, Pasir Panjang kita kan, Pasir Panjang ada orang perempuan pergi sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab ada alasan nak jaga budak ke apa ke, kan? Gitu. Jadi boleh nak ambil orang perempuan bagi cukup 40? Tak boleh. Tak boleh. Ya. Gitu. Yang mustautin, ni ahli Jumaat, laki-laki, Islam, aqil, baligh, merdeka, mustautin. Apa mustautin? Penduduk tetap. Sekali kita akan bicara masalah orang 2 rumah. Nampak? Di Manjung 1 rumah, di Teluk Intan 1 rumah. Di Perak 1 bini, di Selangor 1 bini. Macam mana cerita? Dia ni nak kira orang Perak ke orang Selangor? Baik, kita tengok lagi. Jenis 2-3 orang bini ni, ataupun 2-3 jenis 2-3 buah rumah. Kan? Macam Pak Nan. Macam Pak Nan. 2 minggu duduk di Matang, 2 minggu duduk di Kuala Lumpur. Dia nak kira orang Matang ke nak kira orang Kuala Lumpur? Tu dia. Kan? Kalau lah tak cukup lah, kita kata lah, kalau tak cukup orang Matang ni, tak 39 orang campur Pak Nan. Contoh masalah nak, nampak masalah ya. Nampak. Kalau campur Pak Nan cukup 40. Jadi boleh nak kira dah Pak Nan ni, dia orang Matang ke dia orang Kuala Lumpur? Sekali kita bicara. Baik. Mestilah mustautin. Apa mustautin? Penduduk tetap pada tempat itu. Tempat itu tempat mana? Tempat yang didirikan Jumaat. Yang kata mustautin ni macam mana artinya? Arti mustautin, penduduk tetap, orang yang tetap di tempat itu. Orang yang tetap di tempat itu, kita kata penduduk tetap lah. Apa penduduk tetap ni? Orang yang tetap di tempat itu.
tidak ingat hendak pindah kepada lain tempat pada bila-bila masa ke hadapan. Tak mau pergi mana lah. Kan? Contohnya kita orang Kelantan. Kan? Main kerja di sini, beli tanah di sini, buat rumah sini. Kan? Nak balik kampung, tak mau lah. Nak mati sini, tak mau pindah mana-mana. Sama ada nak balik kampung di Kelantan ke, ataupun nak pindah pergi belah Johor sana ke, tak mau nak duduk sini. Kan? Itu nama mustautin. Tidak ada kosot niat dalam hati dia nak pindah lah, nak duduk sini. Kan? Lepas tu dia balik kampung lama-lama sekali, mati pergi di sana. Nampak? Sebab tempat mati kita tak tahu. Di mana kita tak tahu. Kan? Walaupun kita beli dah lot kubur kita. Kan? Setengah-setengah orang dah beli dah. Kan? Setengah-setengah orang dah belilah lot apa nama kubur dia. Tiba-tiba dia berjalan di mana-mana, mati di sana. Tak apa nak buat macam mana? Sebab kita tak tahu tempat mati kita di mana. Kan? Seperti mana berlaku pada zaman Nabi Sulaiman kan. Zaman Nabi Sulaiman ada seorang hamba tu. Kan? Dia kena mati di mana? Dia kena mati di China sana. Bila? Sekarang. Malaikat maut pun jumpa air. Sepatutnya aku ambil nyawa dia ni di China. Dia pergi buat apa? Dia pergi jumpa Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman izinkan angin hantar seseorang tu pergi China. Nampak sebab tempat mati dah China. Di Sin sana. Sebab tempat mati kita tak tahu. Kan? Panjang lebar lah tu. Jadi itu mustautin. Kan? Orang yang tetap di tempat itu, tidak ingat hendak pindah kepada lain tempat pada bila-bila masa ke hadapan. Nampak? Baik, orang ni wajib Jumaat. Orang ni ahli Jumaat. Orang ni ahli Jumaat. Boleh ambil dia, mai bagi campur, bagi cukup 40. Lawan mustautin mukim. Lawan mustautin mukim. Apa mukim? Dan arti mukim. Mukim ni wajib Jumaat. Wajib Jumaat. Tapi nak kira dia, nak ambil dia campur mai cukup bagi jadi 40, tak boleh. Baik. Dan arti mukim itu orang yang tiada dalam musafir. Orang yang bukan musafir, orang yang bukan berjalan lah. Kan? Dan jikalau ia duduk di situ berpuluh-puluh tahun sekalipun, tiada dinama mustautin. Walaupun duduk di satu tempat tu, beli tanah, buat rumah, beli kedai, beli kebun, tak nama mustautin. Kan? Jika ia ingat hendak pergi pindah ke tempat yang lain pada kehadapan masa. Nampak? Nanti pencin nak balik kampung. Nampak? Nanti pencin nak pindah mana-mana pula. Walaupun di sini dia beli tanah, buat rumah, banglo besar tak sangat. Kan? Tanah dia berpuluh-puluh ekar di sini. Belah ayam, itik, lembu, kambing. Kan? Tanam sawit, kelapa dan sebagainya. Kan? Tapi dalam hati dia niat nak pindah tempat lain. Maka dia bukan orang mustautin, bukan ahli Jumaat, tapi wajib dia sembahyang Jumaat. Faham tak elok tu? Dia bukan ahli Jumaat, tapi wajib Jumaat. Faham tak elok? Tak lagi salah faham sudah. Kan? Aku mengaji semalam, ustaz kata orang mukim tak wajib Jumaat. Sudah. Kita cakap lagu lain, dia faham lagu lain. Mati saya. Tapi ada rakaman tak apa? Nampak? Tunjuk balik. Ni dia, saya cakap macam ni. Orang mukim tak apa nama, bukan ahli Jumaat. Nak ambil dia bagi campur cukup 40 tak boleh. Tapi wajib dia sembahyang Jumaat.
Contoh macam budak-budak sekolah. Mai duduk 3 tahun, 4 tahun. Kan? Habis sekolah nak pergi tempat lain pula sambung pelajaran. Kan? Ataupun nak balik ke kampung tu. Maka dia tu mukim saja. Bukan mustautin. Boleh faham? Faham ke no? Boleh beza antara mustautin dan juga mukim. Baik, masalah hak tadi saya kata, kalaulah orang tu ada 2 rumah macam mana? Di Manjung ada 1 rumah, di Teluk Intan ada 1 rumah. Nak kira dia orang Manjung ke orang Teluk Intan? Macam mana cakap? Itu dia. Baik, saya tengok dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kitab Sabilan. Karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia kata apa? Juzuk yang kedua kalau tak silap saya. Dia juzuk yang kedua, muka surat 47 dia kata, masalah, kita baca sikit kitab. Masalah. Jika ada bagi seseorang 2 rumah tempat kediaman, yang satu rumah dalam suatu negeri dan satu rumah dalam negeri yang lain. Negeri ini tempat yang wajib Jumaat lah. Bukan nanti Perak, Kedah tak. Nampak? Kan? Dalam Manjung ni pun boleh kata negeri juga. Kita Korea kita mana? Korea kita di Masjid Pasir Panjang. Kita duduk mata. Tiba-tiba rumah kita duduk mana? Setiawan mana? Boleh kata 2 negeri. Boleh kata 2 negeri. Gitu. Seseorang tu ada 2 rumah. Di dalam negeri yang berbeza-beza. Dia nak kira dia ni ahli Korea mana? Ahli Korea Pasir Panjang ke ahli Korea Masjid Setiawan? Sebab rumah dia di Pematang pun ada, rumah dia di Setiawan pun ada. Nak kira dia tu duduk di mana? Itu baru masalah. Kan? Jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang terbanyak diamnya, tiada pada negeri yang kurang diamnya. Tengok dia tu duduk banyak di rumah mana? Banyak di Pematang. Banyak di Pematang. Maka dia ni ahli Korea Pasir Panjang. Tengok banyak dia duduk di mana? Kan? Kalau duduk banyak rumah maka dia tu ahli Korea ni. Masalah ni. Orang yang kahwin 2, 3 masalah jugalah. Kan? Giliak minggu pertama rumah bini pertama. Minggu kedua rumah bini yang bini kedua. Minggu ketiga bini ketiga. Minggu keempat bini keempat. Nampak? Itu dia nak kira macam mana? Ni mereka ulama buat jalanan kepada dia. Jadi tengok rumah mana yang banyak dia duduk. Sama banyak. Kalau sama banyak kira macam mana? Ada jalan dia lagi. Sekarang masalah pertama, kira hak rumah yang banyak dia duduk. Masalah pertama. Timbul masalah yang kedua. Sama banyak sebab apa? Bini A dengan bini duduk, bini A dengan bini B. Kalau bini A seminggu, bini B pun kena seminggu, tak boleh. Kalau bini A 10 hari, bini B 3 hari, tak boleh, tak adil. Dia kena adil. Bukan boleh buat sebarangan. Boleh, syarak izinkan nikah 2, 3, 4, boleh. Tapi kena adil. Jangan lupa dalam tu. Kadang-kadang kita lupa situ. Seronok, bini 2, bini 3. Kahwin 2, bini pertama tinggal. Balik pun tak, tanya habak pun tak. Itu salah. Tang kahwin tu baguslah. Nampak? Tang kahwin tu baguslah. Gitu. Itu masalah pertama. Kalaulah sama banyak macam mana Haji tanya tadi. Bini A, rumah A duduk 7 hari. Rumah B 7 hari juga, sama banyak. Sama banyak. Baik. Dan jika bersamaan keduanya, sama banyak. Pada banyak diamnya,
maka jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang di dalamnya isteri dan hartanya. Tiada pada negeri yang tiada dalamnya isteri dan harta. Nampak? Ini masalah yang kedua. Kalaulah dia ada dua rumah, rumah A dengan rumah B, di permatang pada rumah, di Setiawan pada rumah. Tapi di permatang rumah tadi ada bini, anak, ada harta, ada kampung, ada pokok kayu dan sebagainya. Di Setiawan rumah ada saja, homestay. Nampak? Tak ada bini pun. Tak ada bini. Rumah di Setiawan tu tak ada bini, hanya buat singgah saja, buat homestay saja. Maka dia ahli qaryah, rumah yang ada bini. Boleh? Dua. Itu dia. Kan? Dan jika, masalah yang ketiga, dan jika ada pada kedua negeri itu isteri. Ni masalah hak nikah dua. Di Pematang pun rumah ada bini, di Setiawan pun rumah ada bini. Hak tadi Pematang saja ada bini, di Setiawan tak ada bini. Baik, masalah yang ketiga macam mana? Dan jika ada pada kedua negeri itu isteri dan harta, maka jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang terbanyak dalamnya isteri dan harta. Kira isteri ramai pula dah. Contohnya di Permatang ni ada dua bini. Di Qaryah Pasir Panjang ni kan, Permatang satu bini, Teluk Calang satu bini. Dikira satu negeri. Setiawan satu bini. Jadi dia tu ahli qaryah mana? Dia ahli qaryah Pasir Panjang. Itu kalau ada bini. Ataupun harta banyak. Di Permatang satu rumah ada bini, di Setiawan satu rumah ada bini, tapi tanah di Setiawan tu dia ada 10 ekar di sana. Ada 10 ekar. Bini orang kaya. Dusunnya, sawitnya, bagai-bagailah. Kan? Di Permatang rumah sewa ya. Dia ahli qaryah mana? Di qaryah Setiawan. Kalau berlaku macam tu, ingat masalah ni. Kan? Ni prepare lah bagi orang nak nikah 2-3 ni. Pak Nan. Gitu. Jadi Pak Nan, masalah Pak Nan ni kita nak hukum dia orang Pematang ke orang Kuala Lumpur? Orang Matang? Orang Matang? Sebab apa? Sebab apa orang Matang? Sebab harta dia ada di sini. Sebab isteri dia ada di sini. Sana? Sana bukan harta dia, hak anak dia. Gitu. Kalau dia balik, Pak Nan balik Pematang ni, tiba-tiba masjid Pasir Panjang tak cukup orang, hampa pergi panggil Pak Nan mai. Contohlah. Dapat Nan no? Contoh ya. Lagu tu. Lagu tu. Habis. Itu masalah yang berapa? Masalah yang keempat. Masalah yang keempat. Baik, ada masalah lagi? Ada masalah lagi? Masalah yang keempat. Tadi masalah yang ketiga. Ini masalah yang keempat. Dan jika ada pada satu negeri isteri dan pada satu negeri harta, jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang ada dalamnya isteri. Nampak? Kalaulah satu negeri, rumah kita ada bini. Di hujung di Setiawan tu, rumah kita harta saja. Ada kebun saja, homestay saja. Maka kita ahli qaryah, kampung yang ada bini. Dan jika bersamaan keduanya, sekalian yang demikian itu, maka jadilah dengan dia Jumaat pada tiap-tiap daripada kedua negeri itu. Macam mana? Di Permatang ada bini, ada harta. Sama naik bini dah.
Nah, dia pencekuk hak power tu. Nampak? Di Permatang, bini cantik, kaya. Nah, di Setiawan, cantik, kaya. Semua geng datin-datin belakang ni. Nah, maka dua-dua dia balik bini A, dia ahli Korea kampung A. Dia balik bini B, maka dia ahli Korea kampung B. Tu dia. Boleh. Nah, ada 4 masalah tu. 5 masalah. Tak tetap. Dia boleh makan dua-dua. Dua-dua belah. Nampak? Dua-dua belah dia boleh makan. Pematang pasir panjang pun dia apa nama ahli Korea. Setiawan pun dia ahli Korea. Kalau cara bantuan tu dia boleh makan dua-dua. Dua buah masjid dia boleh makan bantuan. Nampak. Habis di situ. Boleh nak? Pelan-pelan dia tak jenguk pun. Habis. Baik, jadi malam ni kita nak tengok syarat sah sembahyang Jumaat, iaitu mestilah mustautin. Nampak? Mestilah mustautin. Baik. Masalah. Boleh? Masalah. Macam mana pula sekiranya seseorang tu dipindahkan oleh kerajaan? Seperti mana kerajaan ambil perkampungan buat empangan, buat dam. Seperti mana di Sik sana kan, empangan beris. Mereka dipindahkan oleh kerajaan. Macam mana cerita? Boleh buat Jumaat ke tak boleh buat Jumaat? Masalah. Masalah. Jika berpindah beratus-ratus manusia kepada satu tempat dengan sukarela. Nampak pakat orang kampung Permatang Teluk Mencalang ni, kami tak maduk dah. Teluk Mencalang. Kami tak maduk dah Permatang. Sebab apa? Pencemaran dan sebagainya kata bila nak. Nampak? Kami ni pakat tu. Tok Sidang bagi tanah, buka tanah di bukit sana tu. Orang kata musim sekarang ni, musim dah ni derian mahal. Buka tanah di bukit tu pakat tanam derian sana. Semua pakat pi tinggal kampung ni. Nampak? Dah pakat pi di sana sampai 200 orang. Boleh tak mereka nak sembahyang Jumaat? Ni ramai ni. Macam Navy ya. Navy keluar daripada apa panggil? Pangkalan. Duduk di tengah laut tu. Boleh sembahyang Jumaat ke tak boleh sembahyang Jumaat? Nampak? Boleh sembahyang Jumaat ke tak boleh sembahyang Jumaat? Baik, kita tengok. Masalah, jika berpindah beratus-ratus manusia kepada satu tempat dengan sukarela, dan sedangkan mereka itu masa akan datang hendak pindah balik kepada tempat asalnya atau tempat yang lain. Nampak? Dia ni mukim kan mustafid. Kalau ada kosong nak patah balik ataupun nak pindah, mustafid kan mukim? Mukim. Mukim. Maka apabila kita tahu mereka itu mukim, maka tiada harus dan tiada sah mereka itu sembahyang Jumaat di tempat itu. Kalau depa saja-saja pakat 200 orang tu dan pakat buat masjid, sembahyang di situ tak boleh. Sebab mereka bukan ahli Jumaat. Tapi mereka kena tumpang orang lain. Contohnya pergi di kampung sana tu, maka dia kena tumpang lah. Tumpang orang kampung sana tu. Kalau dia buat pendapatan kan, 200 orang, ni 200 ni main bugak di sini, buat kebun, buat ladang di sini kan, dah pokok naik besar. Nanti 10 tahun kami nak patah balik. Tiba-tiba dia buat surau sembahyang Jumaat di situ tanpa orang kampung asal. Tak boleh. Tanpa orang kampung asal tak boleh. Kan? Begitu. Habis. Dan tiada sah mereka itu sembahyang Jumaat di tempat itu. Sebab apa? Kerana mereka itu tiada mustautin di tempat itu. Nampak? Depa saja-saja. Tak ada orang lain. Depa saja. Depa nak sembahyang Jumaat tak boleh. Lepas tu nak sembahyang juga, kena pi tumpang penduduk kampung di sana.
Sebab mereka mukim, wajib Jumaat. Nampak? Atau dipaksa. Tadi sukarela bakat-bakat pindah sampai 200 orang. Jika berpindah beratus-ratus manusia kepada satu tempat dengan dipaksa oleh kerajaan. Sebab apa ni? Kampung ni kami nak buat satu projek yang besar. Pakat kena pindah lah ke projek kerajaan ni. Banyak kat tempat kan yang kerajaan pindah kan. Seperti mana tu? Nampak tempat nak buat tu. Apa nama? Apa panggil? Base Navy. Atau dipaksa oleh kerajaan suruh pindah buat rumah duduk pada satu tempat. Dan kosok mereka itu bila-bila Allah buka. Ni kait dengan kosok tu lah. Kalau tak ada kosok apa, kami tak mau pindah dah nak duduk di sini, tak apa buat. Boleh tu tak apa. Sama mustautin. Ni masalah sekarang, dia ada angan-angan, ada cita-cita nak patah balik ataupun nak pergi tempat lain. Hak tu tak boleh tu. Hak tu tak boleh kan? Beza di situ. Maka hendak balik ke tempat mereka yang dahulu. Maka tiada harus dan tiada sah mereka itu sembahyang Jumaat di tempat itu, kerana mereka itu tiada mustautin di tempat itu. Tak boleh buat. Sebab mereka mukim saja. Boleh beza lah antara mustautin dan mukim. Dia nak bahas tu ya. Tak apa. Nak buat Jumaat ni tak syarat dalam masjid. Kan? Tak mesti di masjid. Nak buat di surau boleh, nak buat di balai raya boleh, nak buat tengah padang pun boleh, stadium boleh. Watarkan situ. Jadi dia kena tanya semua lah, hampa nak patah balik ke tak nak patah balik. Situ. Kan? Gitu. Kalau pakai kami nak patah balik lah, tak mahu duduk sini, tak syok di sini, kami nak pindah tempat lain semua. Tak boleh. Gitu. Gitu. Habis di situ. Tapi sebab tu ada pendapat kata 40, ada pendapat kata 12, ada pendapat kata 4 tu. Ambil kan tu. Kan? Bukan dalam semua 200 tu pakai nak patah balik dah. Ada yang syok duduk sini seperti mana Felda kan? Kan? Memang nak duduk situ, tak pindah-pindah. Habis. Ambil mana yang kata tak boleh ni? Dan tersebut di dalam kitab Fathul Mu'in Al-Thani, juzuk yang kedua, muka surat 61, Far'un. Dia kata apa? Ni masalah hak paksa oleh kerajaan tadi. Walau akrahas sultanu ahlal qaryatin an yantaqilu minha wa yabnu fi mawadi'in akhar fasakanu fihi wa qasduhum al-audu ila baladil awwali idza farrajallahu anhum. La, jawab dia, la yalzamuhumul jum'atu bal la tasihu minhum li'adami istitani. Apa maksud dia? Artinya sesuatu ini suatu fara', ini satu far'un, ini satu cabang masalah. Jikalau paksa oleh sultan, pemerintah lah, akan ahli qaryah bahawa disuruh mereka itu pindah daripada kampung tu, pindah tempat lain, dibina mereka itu pada satu tempat yang lain, bina rumah, bina macam-macam lah pendapatan kan, dengan kedai, dengan apa, maka diam duduk mereka itu padanya. Dan padahal kosot mereka itu akan nak balik kepada negeri atau kampung yang awal apabila membuka oleh Allah daripada mereka itu. Apa jawabnya? Nescaya tiada wajib mereka itu sembahyang Jumaat di tempat itu, bahkan tiada sah mereka itu sembahyang Jumaat di situ, kerana mereka itu tiada mustautin di tempat itu. Ni kata sahibu Fathul Mu'in. Tak boleh.
Walaupun ada sampai 200 orang, 2000 orang, tapi semuanya 200 orang tu, 2000 orang tu kalaulah dibunahkan oleh Allah Taala, kami nak balik semua. Maka tak wajib mereka tak sah mereka sembahyang Jumaat sama-sama mereka tak boleh. Dia kena tumpang orang lain. Contohnya di tepi kampung mereka tu ada masjid buat Jumaat. Maka mereka tumpang masjid tu. Begitu. Boleh ni? Boleh no? Habis. Kaedah tiap-tiap ibadat yang fasidah itu haram. Bukan kata tak sah saja, malah haram. Nampak? Ya, sebab mereka bukan ahli Jumaat. Kan? Bukan ahli Jumaat. Cuma wajib Jumaat saja. Mereka tu wajib Jumaat, tapi bukan ahli Jumaat. Habis. Satu lagi boleh kot? Masalah apa? Boleh, sebab dia pecah Korea. Dan penduduk tu bukan nak pergi mana-mana orang. Memang duduk situ tak boleh balik kampung mereka lah. Kampung mereka dah jadi pangkalan TLDM lah. Kan? Habis. Satu lagi boleh sebelum Aisyah. Dia mengaji fiqh memang lagu tu. Tenang sikit sebab apa? Sebab nak kena fikir. Nampak. Kena fikir. Bukan main melengung saja, melengung sambil fikir lah. Tu letih. Satu lagi masalah jika ada satu qaryah yang ahlinya 40 atau lebih dan sudah berlaku adat mereka itu tiada pernah sembahyang Jumaat, pula dah masalah lah kan. Dalam satu kampung tu cukup 40 orang ataupun lebih, tapi tak pernah sembahyang Jumaat. Nampak? Tak pernah sembahyang Jumaat. Lepas tu mereka nak sembahyang Zuhur tu. Tak sembahyang Jumaat tapi kena sembahyang Zuhur. Nak sembahyang Zuhur tu nak kena tunggu habis dulu Jumaat. Tak cukup masa dah putus asa daripada sembahyang Jumaat tu, ataupun boleh terus kita sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Gitu. Satu kampung tu cukup 40 orang kan, tapi depa tak sembahyang Jumaat. Memang adat lagu tu dah. Tak sembahyang Jumaat. Jadi mereka wajib sembahyang Zuhur. Nak sembahyang Zuhur tu pun masuk Zuhur terus sembahyang ke? Ataupun nak kena tunggu dulu. Nampak? Nak kena tunggu dulu. Kan? Baik, kita tengok. Masalah jika ada satu qaryah yang ahlinya 40 atau lebih dan ni padahal sudah berlaku adat mereka itu tiada pernah sembahyang Jumaat. Satu kampung tak sembahyang Jumaat. Kalau ada kampung ni wajib atas pemerintah tangkap saman. Nampak? Maka kata Ibnu Hajar, tiada harus, yakni haram mereka itu sembahyang fardu zuhur, melainkan tak kala sempit waktu, sekira-kira tiada celuh, tiada muat dua khutbah dan sembahyang Jumaat, barulah sah sembahyang zuhur. Tu kata Ibnu Hajar. Mereka kena tunggu, tak boleh sembahyang Jumaat terus, kena tunggu dulu. Tunggu sampai kalau nak sembahyang Jumaat, nak baca khutbah dengan sembahyang Jumaat tak muat dah. Maka ketika itu barulah boleh sembahyang zuhur. Tu dia. Tu kata siapa tu? Kata Ibnu Hajar. Tu dia. Tunggu. Asap ke apa? 49. Antara khutbah dengan sembahyang berapa minit kita kata? Katalah 10 minit. 10 minit lagi nak masuk asar, barulah boleh sembahyang zuhur. Kata siapa tu? Ibnu Hajar. Kalau sembahyang awal tak sah. Tak sah. Macam itulah orang uzur, orang yang sengaja tak pergi sembahyang Jumaat. Padahal dia bukan uzur. Adapun uzur tak apa, macam mana baru ni
Hak boleh pergi sembahyang Jumaat 12 orang saja. Lepas tu kita nak kena tunggu kah? Kita tak perlu tunggulah sebab uzur. Masuk saja waktu boleh kita sembahyang. Lepas tu nak sembahyang jemaah kan nak sembahyang seorang diri, maka sunat kita sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab ada uzur. Di masjid sembahyang Jumaat, di surau sembahyang Zuhur jemaah. Pasal apa sembahyang Zuhur? Sebab di masjid boleh masuk 12 orang ya. Sebab apa? Relanya, polisnya, tenteranya. Bukan ini. Tu. Makan peluru lagi. Jadi kita sembahyang jemaah Zuhur di surau. Sebab apa? Sebab uzur. Sebab uzur. Tapi kalau tak uzur tak boleh. Ni lepas ni kita kata dah boleh pakat pergi sembahyang Jumaat, dibenarkan kita sembahyang Jumaat secara ramai-ramai, tiba-tiba ada lagi di Surau Matang ada orang sembahyang Zuhur jemaah. Tangkap. Gitu. Jadi itu siapa kata? Ibnu Hajar kata. Dia tak boleh sembahyang lagi Jumaat, kena tunggu dulu. Gitu. Satu. Dan kata Romli. Dan kata Syekh Romli, sah sembahyang fardu zuhur dan jikalau pada awal waktu sekalipun. Nampak? Tu kata ikhtilaf a'immah rahmatul ummah. Macam kata kita ni nak pergi kerja, takkan nak kena tunggu sampai nak asar tu. Kalau ikut apa nama Ibn Hajar kena tunggu. Tapi Syekh Romli kata masuk saja waktu boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab hampa memang jenis tak sembahyang Jumaat dah. Kerana sebab apa? Terus sembahyang Zuhur. Kerana tiada faedah nanti. Duk nanti pun ada faedah pak. Tak ada faedah nanti pun hampa tak sembahyang pun. Tak ada faedah. Sembahyang terus. Tu kata Syekh Romli. Jadi apabila berlaku masalah ni, pulanglah. Sama ada kita nak tunggu berpegang dengan pendapat Ibn Hajar ataupun saja masuk waktu zuhur terus kita sembahyang. Jangan clear lah. Begitu. Sebab apa? Sebab ada khilaf. Tu kata. Dan kata Romli, yakni Syekh Romli, sah sembahyang fardu Jumaat zuhur dan jikalau pada awal waktu sekalipun. Sebab apa? Kerana tiada faedah menanti, kerana tiada harap boleh sembahyang Jumaat. Nampak? Tak ada faedah dah tunggu pun. Sebab memang hampa tak sembahyang pun Jumaat. Ambil mana? Asmadul Mu'in, Asmadul Ainain. Ambil daripada kita Asmadul Ainain. Yang kata terus kita sembahyang zuhur, kata Syekh Romli. Takat tu dulu insya-Allah. Masalah jika ada satu kampung kurang daripada 40 pula dah. Macam mana cerita? Nak sembahyang juga Jumaat, depa nak buat macam mana? Wallahu a'lam. Insya-Allah kita harap apa yang kita baca masalah tentang mustautin dan juga mukim, harap-harap Allah Taala memberi kepahaman kepada kita, lapangkan dada kita, dipercayakan hati kita, moga dapat kita ilmu, dan kita harap Allah Taala ampunkan dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa pasangan hidup kita, dosa anak beranak kita, adik-beradik kita, sahabat handai kita, orang kampung kita, jiran tetangga kita, dan tak lupa juga kita kepada arwah-arwah di barzah sana. Kita harap Allah Taala ampunkan dosa mereka, peluah dan percahayakan kubur mereka, diangkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan mereka di barzah sana, disampaikan segala amalan kebajikan yang kita lakukan untuk mereka. Dan kita sentiasa mengharap kepada Allah supaya dicampakkan hidayah dan taufik kepada kita, dapat kita sama-sama melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadika salihin waj'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma aftah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina khazaina rahmatik
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.